Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Ara Johari, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Hampir setiap hari ada saja cerita kes remaja hamil luar nikah, kes buang bayi serta masalah sosial melibatkan remaja Melayu. Mereka yang terlibat pula sering disisihkan keluarga. Bertitik tolak dari situ, seorang pensyarah perubatan membuka rumah penjagaan dan pemulihan untuk remaja hamil luar nikah. Pensyarah perubatan dan perunding laktasi Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Profesor Madya Dr. Zahara Sulaiman ambil inisiatif bersama rakannya untuk menumbuhkan rumah Raudah Sakinah. Raudah Sakinah ditubuhkan pada tahun 2004 dan sepanjang 15 tahun penubuhannya, lebih 200 remaja hamil mendapat pemulihan serta kaunseling di sini. Dalam tempoh berkenaan juga, 150 kelahiran tanpa bapa dan nikah direkodkan di Raudah Sakinah. Menurut Dr. Zahra, kebanyakan kes pembuangan bayi berlaku melibatkan remaja Melayu disebabkan mereka yang hamil tiada tempat untuk berkongsi masalah mereka serta untuk berlindung. Bila berlakunya kes begini, remaja Islam ni dia kadang-kadang tak tahu nak pergi mana. Ada yang menuju ke, contohlah, ke gereja dan sebagainya, dan bila ke sana tu mereka akan mendapat info yang kurang tepat lah, seperti okey, awak ni sekarang dah rosak, awak ni sekarang dah tidak mahu lagi diterima oleh keluarga dan sebagainya kan, dan kami boleh bagi kira perlindungan dan sebagainya. Jadi bila benda tu berlaku, dia sebenarnya satu tamparan untuk kami lah sebagai ahli masyarakat. Seolah-olah macam kita tak cakna apa yang berlaku kepada anak-anak remaja kita, orang lain pula. Pada awal penubuhannya, Raudah Sakinah terpaksa berdepan persepsi sepesong masyarakat. Mereka menganggap kewujudannya akan menggalakkan lagi kes pembuangan bayi dan kehamilan luar nikah. Bagaimanapun, dengan berpegang kepada prinsip demi menyelamatkan satu jiwa, operasinya diteruskan. Tambahan pula, remaja terlanjur tidak kira usia, malah mungkin berlaku kepada remaja seawal usia 13 tahun. 4 kategori anak-anak kita yang berisiko tinggi. Ya, bila kita dapati apa yang berlaku kat sini, nombor 1, mereka berisiko tinggi kalau tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. Itu nombor 1. Nombor 2, mereka juga terdedah kerana jati diri tak kuat. Ya, ikut kawan. Ya, kawan ajak pun dia tak boleh nak kata tidak. Nombor 3, pengaruh kawan. Ya, tadi jati diri dia yang lemah. Nombor 3, kerana pengaruh kawan. Dan yang keempat yang kita tengok berulang-ulang, apabila mereka terdiri daripada orang yang kurang kasih sayang. Dan tentunya kurang kasih sayang seorang bapa. Ya. Beberapa orang yang sebelum dia masuk ni, dia kena interview dengan saya. Dan kita dapati berulang-ulang kali kerana mereka tidak cukup kasih sayang. Sama ada bapa tak ada atau bapa ada tetapi tidak bertanggungjawab. Penghuni di Raudah Sakinah akan diberikan pendedahan agama, mendalami agama, tadarus dan belajar Al-Quran, kelas kemahiran, solat dan sebagainya, yang mana tempoh masa antara 6 bulan hingga setahun. Ibu yang melahirkan anak juga diberi pilihan sama ada untuk membela sendiri bayinya atau diserahkan kepada ahli keluarga atau keluarga angkat. Pasal apa mak sedang ramai atas ni? Sebab pregnant. 1 5 bulan. Masa tu belajar lagi awak? Lepas SPM. Sini duduk berapa lama? 6 bulan dah? 6 bulan. 6 bulan lah. Sepanjang duduk sini ni, apa yang awak belajar sini? Belajar pasal agama. Macam kalau bangun pagi, bangun qiyam. Lepas tu baca Al-Quran, tadarus. Lepas tu maya sunat, puasa Isnin Khamis. Penghuni yang keluar dari sini juga boleh memilih untuk menyambung pengajian manakala urusan pendaftaran kelahiran akan diuruskan Raudah Sakinah. Selain berfungsi sebagai pusat penjagaan dan pemulihan, rumah ini juga aktif menjalankan kempen mencegah zina. Mata adalah anugerah yang tidak ternilai kepada setiap makhluk di dunia ini. Tanpa mata, dunia jadi gelap dan kehidupan menjadi kurang sempurna. Menginsafi perkara ini, Pertubuhan Pembangunan Insan Sikh Perak mengambil inisiatif menganjurkan kem kesihatan mata di Perak sejak 2005.
Kem ini memberikan khidmat kepada penduduk luar bandar termasuk orang asli. Dan rawatan yang diberikan adalah secara percuma. Khidmat pemeriksaan mata oleh PPIS ini bermula pada 2005 dengan menggunakan sebuah kenderaan pelbagai guna. Menyedari ramai yang memerlukan khidmat mereka, akhirnya PPIS membeli sebuah lori yang diubah suai menjadi klinik mata bergerak pada 2015. Dan sehingga kini usaha murni bagi menyediakan perkhidmatan mata kepada penduduk pendalaman diteruskan. Kehadiran kami ke kawasan-kawasan pendalaman ini amatlah memberi manfaat kepada masyarakat tempatan, kerana kebanyakan masyarakat tempatan ni mereka tak tahu yang masalah mata ini. Masalah mata ini seperti penyakit kencing manis. Ia boleh efek mata ya. So kita kena ke perkampungan ini untuk membawa mereka keluar untuk mendapatkan rawatan susulan berkenaan dengan penyakit-penyakit seperti ini. Dan ini memberi kesedaran ya kepada masyarakat luar bandar berkenaan dengan penyakit-penyakit yang boleh mengadakan akibat kesan kepada mata. Dr. Jasvinder yang juga pakar mata akan membawa pesakit yang memerlukan pembedahan ke Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh yang merupakan tempat dia bertugas. So apabila saya membawa mereka ke Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk menjalankan pembedahan katarak, selepas itu penglihatan mereka baik dan mereka boleh nampak balik. Inilah yang bagi kita rasa seronoklah melihat mereka melihat selepas menjalankan pembedahan katarak. Selain pembedahan, PPIS Perak turut menyediakan kanta intraokular untuk pembedahan mata, cermin mata, ubat titis mata untuk mata kering secara percuma serta pemeriksaan kesihatan am. Usaha murni PPIS Perak sangat dihargai oleh mereka yang pernah menggunakan perkhidmatannya, khususnya golongan kurang berkemampuan. Mata saya dua-dua sudah operate di hospital. Sekarang mata saya memang baik. Dia vision maya cantik. Semua percuma. Semua percuma. Saya pergi hospital pun percuma. Mari sini klinik percam pun percuma juga. 1 sen tak payah bayar. Percuma. Saya datang sini bersama keluarga untuk membuat pemeriksaan mata. Saya gembira dan bangga. Saya akan memberitahu kepada kawan-kawan saya untuk membuat pemeriksaan mata. Kehadiran PPIS sejak memulakan operasinya 14 tahun lalu sudah memanfaatkan ribuan penduduk luar bandar untuk dapatkan penglihatan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai perspektif berbeza. Cara kita membuat penilaian juga berbeza. Begitu juga kepada seorang pemuda di Kuala Kedah ini yang melihat potensi pada tanah terbiar akibat hakisan ombak. Daripada sebuah tanah terbiar, kini kawasan itu jadi tumpuan ramai untuk menikmati hidangan sambil menyaksikan matahari terbenam. Usaid Amiruddin, 27 tahun, menerima cadangan isterinya supaya memanfaatkan tanah terbiar di tepi laut di Kampung Terbengau. Dia mula sedar mengenai potensi lokasi berkenaan dan mengambil keputusan untuk menambak semula pantai yang sudah musnah akibat hakisan itu. Kerja-kerja menambak bermula pada Disember 2018 dan mengambil masa 3 bulan untuk siap sepenuhnya. Sebenarnya idea ni mula daripada orang rumah saya. Dia dah lama dah dia tengok kawasan ni daripada tumbuh pokok perapi ni lagi. Teringin nak buat kedai. So lepas bulan 12 tahun lepas kami start dengan kecil-kecil lah. Try buat dulu. Lepas tu dengan secara tak sengaja terus jadi viral lah. Tanah tambaknya itu kini menjadi pilihan ramai untuk meluangkan masa bersama keluarga. Selain memanfaatkan tanah terbiar, usaha Usaid ini juga membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Malah ada antara mereka mula terlibat dalam perniagaan selepas lokasi itu dibangunkan. Kami punya target kedai ini makin berkembang dan lagi lebih ramai lagi pelancong dari luar, bukannya luar negeri saja, malah luar negara untuk datang kunjung ke kedai ini lah. Kalau luar negara, kami ada orang Australia pernah kunjung ke kedai kami lah. Tapi kalau dalam negara, orang Sabah, Sarawak lah. Pengunjung juga mengakui kawasan tambak ini unik kerana dapat menikmati keindahan alam sambil menjamu selera. Amat-amat sekarang lah tempat ni.
tepi laut dia macam mana? Suasana dia agak seronok. Suasana angin laut, suasana tengok budak-budak banyak ada aktiviti yang ada penangkapan siput dan satu suasana yang baik. Perbezaan ada, dulu kita main macam kat tepi-tepi tu tak ada lagi lah, pagak-pagak tu kan. Sekarang ni nampak elok sikit lah, daripada hari tu ada perubahan lah. Baguslah kalau kata cara nak buat berniaga, orang kita buat berniaga macam ni kira okey lah. Kita makan dalam ni kita rasa syok sikit lah dengan suasana kita tengok laut tu kan. Selesa. Santai-santai boleh. Waktu paling sesuai untuk anda ke sini adalah antara jam 6 hingga 7 petang untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Satu ketika dahulu, perpustakaan merupakan pusat terpenting dalam sesebuah institusi pendidikan. Peredaran masa meletakkan perpustakaan di tempat yang sedikit berbeza. Peranannya sedikit sebanyak sudah diambil alih oleh internet. Namun, sebenarnya perpustakaan masih mempunyai peranan besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan teknologi sepatutnya tidak mengikis kepentingan perpustakaan. Apatah lagi, perpustakaan sebenarnya tidak terhad kepada satu fungsi sahaja. The libraries these days are all in the air, in the cloud. So we don't really need volumes and volumes of books. Everything, as long as it's accessible, it's okay. So the function of the library is different now compared to before. And the function of the librarian is also different. The librarian now, the function is not to catalogue the books and not to... All the cataloguing all has been done by others. They don't have to go and stack the books properly and all. Biarpun dalam era maklumat di hujung jari, perpustakaan masih menjadi lokasi tumpuan pelajar khususnya untuk mengadakan pertemuan dan belajar secara berkumpulan. Very different. I mean, today you have internet, so you don't have to have such a big library, particularly the journal section. But the function of the library has also changed. Those days you come here to get references and for your whatever you have to do. But today it would include a place where students can meet and then they can discuss things. And group learning is always easier and you remember better than individual learning. Maklumat itu juga menjadi asas pembukaan semula Perpustakaan Perubatan TJ Danaraj Universiti Malaya. Ditubuhkan pada 1963, perpustakaan itu yang pada awalnya dikenali sebagai Perpustakaan Perubatan mengendalikan bantuan dan sokongan dalam aspek pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan bagi mahasiswa dan kaki tangan akademik. Ia dinamakan semula sebagai Perpustakaan Perubatan TJ Danaraj pada 2005 sebagai mengenang jasa mendiang Tan Sri Datuk Profesor Emeritus TJ Danaraj yang pernah berkhidmat sebagai pensyarah dan dekan pertama fakulti berkenaan. Ia dirasmikan oleh isteri mendiang Puan Sri Dr. Wong Hee Ong yang juga bekas pensyarah di fakulti yang sama. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti awani. Saya Ara Johari, jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.